Jadi topiknya lapar ataupun selera. Saya pasti ramai di antara tuan-tuan dan perempuan sekalian dapat membezakan antara lapar dan juga selera. Jadi lapar itu tentulah ada kaitan dengan perut yang kosong dan juga tentang kandungan gula dalam darah. Tetapi selera berkaitan dengan hawa nafsu. Ya. Jadi secara saintifik, lapar bermaksud keperluan, keperluan fisiologikal, bukan sesuatu yang kita reka-reka. Kalau kita lapar, kita memang lapar, dan dia didorong oleh isyarat dalaman tubuh seperti perut kita yang kosong, seperti gula dalam darah kita yang semakin lama semakin rendah. Ya, jadi ini akan memberikan isyarat yang tubuh kita memerlukan sesuatu makanan. Berbeza dengan selera, ini lebih kepada keinginan untuk makan. Mungkin sebab lapar, mungkin juga tak lapar. Dan ini didorong oleh sama ada panca indera penglihatan, kita melihat sesuatu yang sedap, kita terbau sesuatu yang menyelerakan, ataupun kita teringat sesuatu yang mengingatkan kita kepada makanan-makanan tertentu. Yang kedua, ia dipengaruhi oleh memori. Kadang-kadang memori kita, memori yang dianggap sebagai short term memory kita yang tidak begitu lama, kita dah lupa dah. Sebenarnya kita dah makan banyak tapi kita lupa. Dan yang ketiga adalah stres, ya. Kalau kita terlalu stres, otak kita minta kita makan untuk menikmati, ya. Apabila kita ada nikmat makan, kita akan mengurangkan stres kita. Jadi itulah yang membezakan antara lapar dan juga selera dari sudut saintifik. Ya, jadi anda faham-fahamlah, minggu depan lagi 3-4 hari kita akan menjamu selera. Jadi apabila hari raya nanti, anda kena fikirkanlah sama ada apabila nak makan tu, ini makan kerana lapar atau makan kerana selera. Dunia semakin maju. Kalau anda ingat 50 tahun, 60 tahun dulu, apabila kita membuat kenduri kendara, tujuan utama kita adalah untuk memberi makan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak cukup makan. Mereka lapar, jadi kita bagi makan untuk mereka. Zaman sekarang ini adalah mengadakan jamuan untuk memuaskan nafsu ataupun memberikan selera bagi rakan-rakan kita yang bukanlah miskin pun, tetapi mereka juga ingin memuaskan nafsu. Ya, jadi selera kita bukan selera orang lain. Selera kita ini perlu dikawal, dan cara kawalan selera ini boleh digunakan di sini adalah PASS, ya. Ini adalah formula saya. Satu, kita patut mengambil protein yang tinggi, ya. Satu adalah seperti produk kita seperti isoprotein ataupun Essa Solution 2. Kandungan protein yang tinggi ini akan menghasilkan hormon yang mengawal selera makan kita. Kita akan rasa kenyang pada satu masa yang lama, ya. Kalau kita amalkan protein lah, terutama sekali waktu pagi. Orang lain kalang kabut bangun pagi nak makan ketupat, tapi orang-orang zulin dia cari isoprotein dulu, ya. Yang kedua, air. Apabila anda minum air ini akan masuk dalam perut, dia akan regangkan kita punya perut, dia akan menjana rasa kenyang. Tapi faham-fahamlah, air sebab dia senang mengalir dan dia cepat tinggalkan perut kita, jadi kesannya tak lama. Jadi saya sarankan satu lagi S, dipanggil sebagai serat, ya. Dalam produk kita ISO 5 mengandungi serat dietary yang boleh memperlahankan kadar pengosongan perut. Jadi apabila dia lambatkan pengosongan perut, kita akan lambatkan penyerapan nutrien, rasa kenyang lebih lama, ya. Jadi anda bandingkanlah, protein ada kesan untuk meningkatkan rasa kenyang melalui hormon mengawal selera, serat memperlahankan kadar pengosongan perut. Dua mekanisme yang berbeza. Tapi satu lagi yang orang tak akan buat raya ini adalah senaman berintensiti tinggi, terutama sekali senaman aerobik, ya. Betul-betul menyebabkan jantung berdegup kencang pada satu masa yang singkat. Jarang-jarang kita dengar orang yang sedang bersenam rasa lapar. Ini kerana apabila kita bersenam, kita akan menghasilkan hormon-hormon yang kenyang, hormon anti lapar, ya. Ini akan menyekat rasa lapar dalam tubuh kita. Tapi ini sementara.